Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pada hari ini saya akan menerangkan satu topik berkaitan dengan properties of definite integral. Okay, seperti yang sedia maklum, sebelum ni saya terangkan kalau definite integral dia adalah satu function, okay, yang kita integrate, tetapi dia ada limit di sini. Okay, limit. And limit ni kita tulis sebagai A dan B lah. Ini limit bawah, ini limit atas dia. Okay. Jadi, sekiranya dia mempunyai limit, jadi output yang terakhir akan menjadi nombor ataupun ada value lah, dah tak ada tambah C tu. Dah tak ada dah untuk definite integral. Jadi, kalau kita jumpa soalan begini, soalan begini adalah soalan di mana dia dah nyatakan value untuk sesuatu definite integral tu. Contoh diberi. Diberi function integration of function fx from limit 1 to 3, dx sama dengan 3. This one is diberi. Lagi diberi lagi, integration of function gx, daripada 1 hingga 3, sama dengan 5. Ini adalah value kedua yang diberi. Kemudian value yang ketiga pula, integration of fx from 3 to 5 is equal to 10. Jadi, ini hanyalah value yang diberi. Tetapi kita perlu jawab pula soalan ni. So sekarang ni soalan yang pertama. Dia minta kita cari integration of fx, tapi limit dia ni adalah daripada 3 ni. Dia tukar limit dia ni. Asal soalan asal, limit dia adalah 1 hingga 3. Tapi dia flip, dia terbalikkan limit tu. 3 tu dia bawa ke bawah, dan 1 tu dia naik ke atas. So apa yang kita perlu buat adalah, first, kita kena pasti dulu. Limit yang 1, 3 ni, daripada 1 hingga 3 ni, value dia adalah 3. Kita tulis dia 3. Tetapi once kita dah flipkan dia punya limit ni, so kita boleh letak negatif di hadapannya. Itu adalah peraturan dia. Mana peraturan dia? Dekat sini sebenarnya. Di sini. Dekat dalam buku, dekat nota tu yang ini. Kalau kamu tengok dekat nota tu, dia terbalikkan limit dia tu, A ke atas dan B ke bawah. So, kita boleh add the negative symbol in front of the value. Macam ni lah kita letak negatif kat depan dia. So, yang kedua adalah dia minta kita cari value untuk integration of fx plus gx. Tetapi daripada 1 sehingga 3. Kita boleh kena pasti apa tu namanya? Kalau kita nak tengok kat sini, ini adalah dia punya soalan ataupun peraturan yang lebih kurang dengan ni. Kalau kamu tengok bukan, yang ni. This one. So, kalau kamu tengok, ini lebih kurang dengan ni. Jadi, kalau kamu lihat di sini, fx tambah gx, kalau ni dia pecahkan. Dia pecahkan di sini. Jadi saya pun akan pecahkan dia. Saya pecahkan fx 1 hingga 3 tambah integration of gx 1 hingga 3 juga. So cari dekat value ni. Fx daripada 1 hingga 3, value dia adalah 3. So 3 tambah dengan gx, value dia yang ini 5. So 3 tambah 5 adalah 8. Settle A, settle B. Mari kita lihat C pula. C, this one is A. Set C. Integration of fx. Tapi limit dia A dengan B tu sama. Daripada 3 hingga 3. Ni jawapan dia memang automatik akan jadi kosong. Kenapa? Sebab bila limit dia tu sama, 3 dengan 3 limit dia sama kan. Jadi memang automatik kosong. Kalau nak tengok ni, dia punya hukum ni lah. Dia punya syarat dia ni, peraturan dia ni. Kalau lah soalan tanya,
80. Daripada 80 lah limit dia sama ni. Tapi yang ni 2x. So kamu tak perlu kira pun. Sebab once the limit A dengan B tu sama, memang akan jadi kosong. Okay. Itu berkaitan dengan limit yang sama. Okay. Ya, C dah siap. Okay, untuk D pula. D. Okay. Integration of fx, limit dia adalah 1 sehingga 5. Okay, limit 1 sehingga 5. Kita tengok dekat sini, 1 hingga 5 tak ada. Fx 1 hingga 5 tak ada. Okey, tetapi yang ada adalah fx 1 hingga 3 dan 3 hingga 5. Okey, both integration tu fx. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah, saya akan pecahkan dia. Okey, tengok. Yang kita ada sekarang ni 1 hingga 3 fx. 1. Okey. Integration of fx 1 hingga 3 tambah dengan integration of fx 3 hingga 5. Okey, 3 hingga 5. Okey. Ini saya ikut peraturan yang mana? Okey, peraturannya adalah yang di sini, yang bawah ni. Okey. Kalau kamu tengok A hingga C, lepas tu tambah C hingga B. Jadilah dapat B hingga A lah kalau macam ni. Sebab it depends lah. Dengan syarat dia punya yang ini 3. This one is 3 kan. Okay. Ini 3 yang ini. Yang ini pun 3. Dengan syarat dia sama. So 1 hingga 5 ni dia akan jadi bercampur. Sebenarnya kalau nak tengok dia punya gambar. Tengok gambar dia. Mari kita tengok gambar dia. Contohlah. Okay. Ada ni part CX lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, 1 hingga 3 ni kat sini. 1 hingga 3. Okey, value dia berapa? 1 hingga 3, value dia 3. Okey, kemudian tambah lagi dengan 3 hingga 5. Okey, 3 hingga 5, value dia 10. Okey, so jawapan dia akan jadi 3 tambah 10 sama dengan 13. Okey? Settle yang D. Siap. E pula. Okey, mari kita tengok soalan E. Soalan E. 1, 3 GX tambah 2X. Okey. Soalan E ni, GX ada ke? Okey, GX ada di sini. Okey, tetapi saya akan pecahkan dia dulu. Okey, integration of GX 1 hingga 3 tambah dengan integration of 2, okey, 1 hingga 3. Okey, ini pecah dia, ingat ya, ini adalah hukum yang ini. Okey. So, first kita tengok dekat nilai yang diberi. GX 1 hingga 3 adalah 5. So, 5 lah. Okey, tambah. Okey, 2 ada ke tak ada? 2 tak ada dalam ni. So, bila tak ada nombor 2 tu, so we need to integrate lah. Okey, integrate 2 dapat 2x. Kemudian, bila definite integral, okay, kita akan buat kotak macam ni dan 1 hingga 3. Okey. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan value 3 ni dalam X. Kemudian tolak. Masukkan value 1 ni pula dalam X. So, jawapan dia akan jadi... Oh, kejap. Ini masukkan 1. So, jawapan dia, value dia akan jadi berapa? 5 tambah 2. Oh no, ni bukan 1, ni 3. Sorry guys. Ini adalah 3 Okay, masukkan 3 ni dulu dalam ni. Kemudian tolak, masukkan 1 dalam ni semula. Okay. Jadi mari kita tekan kalkulator. 5 tambah 6 tolak dengan 2. So, jawapan dia adalah 9. Okay. This one untuk E. Okay. Untuk F pula. Untuk F. Mari kita tengok soalan F. Integration of 2fx from
1 to 5 minus. Okay, integration of gx 3 to 1. Okay, di sini firstly cari dulu 1 hingga 5. 1 hingga 5 tadi tak ada Betul tak tadi? 1 hingga 5 tak ada dekat sini. So, apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena pecahkan dia. Di mana saya dah terangkan tadi macam mana untuk dapat 1 hingga 5 di bahagian D. Okey. So, jawapan untuk 1 hingga 5 ni di sini jap. Jawapan dia adalah 13. Okey, 13 jawapan dia. Okay, mari kita tulis. So, saya tak perlu tunjuk. Kamu tengok balik video. Okay, tolak dengan. Okay, gx, function of gx. 1, 3. Okay, 3. Okay, yang ini. Function of gx. Tapi limit dia 1 hingga 3. Ini limit dia flip 3 hingga 1. Tak apa, kita buat dulu ni 5. Okay, once dia flip, kita tambah negatif di sini. Okay, ingat bila sekali dia terbalikkan limit tu, kita akan letak negatif sebelum tu. Okay, jadi 13 tak tolak negatif 5 is 18. Okay.